Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan inayahnya dapat kita bertemu pada kali ini dalam satu majlis tazkirah, majlis ilmu. Mudah-mudahan asbab daripada majlis ilmu yang kita berada pada ketika ini menjadi asbab supaya Allah sentiasa memberi hidayah dan petunjuk kepada kita semua dan asbab juga daripada kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjauhkan kita pada mudarat yang kita sedari kehadirannya ataupun mudarat yang kita tidak sedari kedatangannya. Dan mudah-mudahan kita berdoa supaya Allah Ta'ala sentiasa menjauhkan diri kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita daripada dilanda oleh wabak COVID-19 yang sedang melanda di negara kita, amnya di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melihat kepada buku La Tahzan, maksudnya jangan bersedih, don't be sad, jangan bersedih. Dalam ungkapan beliau yang ke-8, usirlah kekosongan dengan kesibukan. Hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah sekalian, orang-orang yang banyak menganggur dalam hidup ini biasanya akan menjadi bahan gosip dan desah-desus yang tidak bermanfaat. Ini disifatkan orang-orang yang banyak, orang yang sekalian. Orang menganggur, orang yang tidak ada kerja buat. Kalau kita kiaskan orang yang tak ada kerja buat ini, jadi hidup dia ini makan, minum, tidur, kemudian makan, minum, tidur. Bagi orang yang tidak mengisi masa dia dengan perkara yang bermanfaat, kecuali orang yang menganggur dalam bab bekerja, tidak ada pekerjaan tapi dalam masa yang sama melakukan perkara yang bermanfaat, maka ini terkecuali. Apa yang nak dikiaskan dalam perbincangan kita pada hari ini, orang yang menganggur ni biasa dia akan terdedah kepada bahan gosip dan desah-desus yang tidak bermanfaat. Dia mudah terdedah. Tuan-tuan dan puan-puan adik Allah sekalian, Allah rezekikan saya bertugas di pusat koreksional Dengung ataupun dalam braket penjara, tuan-tuan sekalian. Jadi bila saya diamanahkan untuk membimbing banduang-banduang yang dah dijatuhkan hukuman yang latar belakang dia tu pelbagai kesalahan. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, hasil daripada saya mendekati mereka, ada juga di antara mereka yang terlibat dengan jenayah, terlibat dengan penagihan dadah ini, yang latar belakang dia ni tak semua, tetapi ada di antara mereka yang menganggur, yang tidak ada pekerjaan. Jadi bila dia tidak ada pekerjaan ini, dalam hidup dia sehari-hari ini dia akan boring. Kadang-kadang tak boleh nak salahkan sektor pekerjaan. Sektor pekerjaan ada di antara segelintir lah yang malah bekerja, yang memilih pekerjaan dan seumpamanya. Maka dipilih dia menganggur, makan minum tanggung, tidur pun tanggung, yang terjebak ke kancah jenayah ataupun kancah dadah.
Jadi betullah, benarlah apa yang telah diungkap oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni. Kebanyakan orang yang menganggur ini, dia ni terdedah kepada gosip-gosip desas-desus yang tidak bermanfaat, yang akhirnya akan memudaratkan mereka ini. Kerana pikiran mereka selalu melayang-layang, tidak tahu arah. Orang yang menganggur ni biasa dia tidak akal, dia sentiasa melayang. Tetapi kalau kita lihat perbincangan kita dalam buku ini, La Tahzam ini, bukanlah yang dimaksudkan menganggur daripada sudut pekerjaan, cuma kiasan sahaja. Yang nak diartikan di sini adalah menganggur daripada sudut akal fikiran. Kerana akal fikiran mereka ini selalu melayang-layang, tidak tahu arah. Firman Allah Ta'ala, radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mereka suka tinggal bersama-sama orang yang ditinggalkan kerana uzur. Surah At-Taubah ayat 87. Bagaimana mengisahkan tentang sifat orang munafik. Orang munafik ini bila diajak supaya pergi berperang, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, mereka tidak mahu pergi, dan mereka lebih suka memilih untuk bersama-sama dengan orang-orang yang tidak pergi berperang disebabkan uzur. Yang ada sebab tak boleh pergi berperang kerana uzur. Sifat orang munafik ini, mereka memilih untuk bersama-sama dengan orang yang uzur. Maka kalau dalam hal ini disebut saat paling bahaya bagi akal adalah manakala pemiliknya menganggur dan tidak berbuat apa-apa. Dia apa yang dikaitkan di sini dengan tajuk yang kita nak bincang, usirlah kekosongan dengan kesibukan yang ada hubung kait dengan akal pemikiran kita. Saat paling bahaya bagi akal adalah manakala pemilik dan tidak berbuat apa-apa. Orang seperti itu ibarat kereta yang berjalan dengan kecepatan tinggi tanpa pemandu, akan mudah terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Dia kiaskan di sini tuan-tuan sekalian, orang yang paling bahaya di mana akal dia tidak gunakan untuk memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat, untuk mengisi akal pemikiran dengan perkara-perkara yang bermanfaat, yang baik, yang dikatakan ataupun dikiaskan di sini umpama kereta yang berjalan terlampau laju. Kita sebut kereta yang berjalan terlampau laju. Kalau kita bawa kereta tuan-tuan sekalian 150 km sejam, 200 km sejam, di mana dengan kecepatan yang tinggi tanpa pemandu, tidak ada pemandu. Kereta tu berjalan dalam kelajuan yang tinggi, tidak ada pemandu, maka pasti tidak lama kemudian akan berlakunya kemalangan, berlanggar aksiden, bab kata orang Terengganu tuan-tuan sekalian. Yang mana kereta ikut akan mudah terhuyung hayang ke kanan dan ke kiri. Maka begitulah akal fikiran kita. Bila mana kita tidak mengusir kekosongan dengan kesibukan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Bila pada satu hari anda mendapatkan diri anda menganggur tanpa kegiatan, bersiaplah untuk bersedih, bersiaplah untuk gundah, dan bersiaplah untuk cemas. Sebab dalam keadaan kosong itulah fikiran anda akan menerawang ke mana-mana, dari mengingati kegagalan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, hingga mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu anda alami. Maksudnya di sini tuan-tuan sekalian, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni membawa kepada kita di sini, bila mana dalam keadaan kita ini, dalam akal kita ini kosong, tidak memikirkan perkara-perkara yang baik, yang mengakibatkan akal kita ini akan menerawang ke mana-mana. Dan kemanakah kebiasaannya akal kita akan ingat? Akal kita akan ingat perkara-perkara yang berhubung kait dengan kegelapan masa-masa lampau, yang akan mengundang kesedihan kepada diri kita, yang kemudian tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, kalau
di penjara sekalian. Banduan yang datang ini kita akan bahagikan kepada dua tempat. Tempat yang pertama ni, di mana dalam tempoh 1 hingga 3 bulan ini mereka akan duduk di satu tempat, dan mereka yang telah melebihi 3 bulan ke atas, yang mana kalau kita sebut fasa lah, fasa 1, fasa 2, fasa 3. Fasa 1 ni, bila mana banduan dia dimasukkan ke dalam penjara, mereka akan diterapkan dengan disiplin-disiplin seperti diwajibkan belajar kawak, tepat di masa dan seumpamanya. Kemudian kita latih, kita ajar supaya sembahyang berjemaah. Ini daripada sudut rohani, sembahyang berjemaah. Kemudian kita mendidik mereka supaya tiap-tiap hari sembahyang sunat duha. Sunat duha, sunat taubat, sunat hajat. Ini tiap-tiap hari. Kita pemerhatian kita bagi mereka yang 3 bulan ke bawah ini dengan yang melebihi 3 bulan, dia cukup berbeza. Yang mana yang baru masuk ini dalam tempoh bawah 3 bulan. Tak semua, tetapi kebanyakan mereka ini ketika berada di luar tidak mengerjakan solat, tak sembahyang, tak puasa. Jadi jauh dengan Allah Ta'ala. Bila masa mereka ini terapkan terapkan latihan-latihan yang berunsur untuk mendisiplinkan mereka, wajibkan sembahyang berjemaah. Dalam masa yang sama, ada di antara mereka ni yang tak sembahyang. Maksud tak sembahyang di sini, dia tipu dalam keadaan disembahyang, yang tak ada wuduk pun ada. Ini pengakuan mereka. Dan bagi mereka yang bawah 3 bulan ini, masa yang berlalu tiap-tiap hari ini, dia rasa begitu lama nak habiskan satu hari. Sebab apa? Salah satunya, dia tidak mengisi akal dia berfikir perkara-perkara yang bermanfaat. Berbeza dengan yang satu lagi ni, yang melebihi 3 bulan. Melebihi 3 bulan ini, kita lihat untuk wajah dia dah jernih, dia dah lekat dah sembahyang berjemaah, dia tidak terpaksa. Ada di antara mereka yang tiap-tiap hari mengerjakan solat sunat duha. Kalau kita buat 4 rakaat, mereka ni tambah lagi sehinggalah 12 rakaat. Ada di antara mereka yang dalam satu hari itu boleh khatam Quran kerana kasih kepada Quran, disebabkan dia dah terbiasa. Ada di antara mereka yang kita lihat bahawa malam pun sentiasa jaga sembahyang tahajud dan seumpamanya. Jadi bila kita tanya kepada banduan yang telah melebihi daripada 3 bulan ini, mereka mengatakan bahawa hari-hari yang berlalu begitu pantas. Salah satu sebab kerana mereka ini mengisi masa mereka dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat berbanding dengan yang 3 bulan ke bawah datang sekalian. Sebab itulah benarlah apa yang diungkapkan oleh Dr. Ain Abdullah Al-Qarni ini, di mana orang yang sentiasa akal dia menganggur daripada memikirkan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, di mana dia ni akan bersedih. Jadi orang yang 3 bulan ke bawah ni, banduan yang bawah 3 bulan ini, apa yang difikirkan tentang kadang-kadang datang masa-masa lama yang kelam, dia teringat kepada dosa-dosa dia, perbuatan dia, jahatnya dia. Tapi orang yang mana yang telah melebihi 3 bulan tadi, bukan sahaja disebabkan dia ingat kepada dosa dia yang menjadi asbab kepada dia banyak mengerjakan amal ibadah. Orang yang tidak ada ilmu ni, yang 3 bulan ke bawah ini, dia hanya fikiran dia hanya menerawang kepada kesedihan dan gundah gulana. Sebab dalam keadaan kosong itulah fikiran anda akan menerawang ke mana-mana, dari mengingati kegelapan masa lalu, menyesali kesialan masa kini, hingga mencemaskan kelamnya masa depan yang belum tentu anda alami. Dan itu membuat akal fikiran anda tidak terkendali dan mudah terlepas dari kawalan. Orang yang mana
kita sebut akal dia ni tidak berfikir ke arah perkara-perkara yang baik. Akal dia ni tidak mengajak, tidak memandu kepada perkara-perkara yang bermanfaat, di mana dia ni mudah terlepas daripada kawalan. Kalau kita balik pada kiasan yang pertama tadi, orang yang kereta yang bergerak laju tetapi tidak ada pemandu, dia mudah terlepas daripada kawalan. Berbeza dengan kereta yang ada pemandu, walaupun laju, dengan ilmu pengalaman yang ada dalam diri dia sebagai seorang pemandu, insya-Allah walaupun bawa laju dia boleh kawal kereta yang dipandu tadi. Maka dari itu saya nasihat anda dan diriku sendiri bahawa mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Maka Dr. Ain Abdullah Al-Qarni mengajak kepada kita, daripada kita memikirkan perkara-perkara yang tidak manfaat, daripada kita membiarkan akal fikiran kita ini kosong, tidak memikirkan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan yang menjadi asbab kepada yang akan membinasakan akal fikiran kita. Maka dia kata bahawa, maka saya nasihatkan kepada anda dan diriku sendiri bahawa mengerjakan amalan yang bermanfaat adalah lebih baik daripada terlarut dalam kekosongan yang membinasakan. Kesimpulannya, membiarkan diri dalam kekosongan itu sama hanya dengan bunuh diri dan merosak tubuh dengan dadah. Waktu kosong itu tidak ubah dengan siasaan halus ala penjara Cina, meletakkan si tahanan itu di bawah paip air yang hanya dapat menitiskan air 1 titis setiap minit selama bertahun-tahun. Dan dalam masa penantian yang panjang itulah biasanya seseorang itu akan menjadi stres dan gila. Wallahu alam. Disebut oleh pengarang buku ini bagaimana siksaan di penjara, siksaan halus ala penjara Cina. Ala penjara Cina, dia meletakkan banduang ini ataupun tahanan ini di bawah paip air yang hanya dapat menitiskan air 1 titis setiap minit. Bayangkan 1 titis setiap minit. Jadi kalau dia dalam keadaan dahaga, dia akan menunggu 1 minit setitis, 1 minit setitis. Jadi kalaulah kita sebut 60 minit baru dapat 60 titis. Yang akhir sekali dipenjarakan dalam keadaan bertahun-tahun, dan dalam masa penantian panjang itulah biasanya seorang akan menjadi stres ataupun gila. Menganggur dapat melalaikan diri dan sunyi dari kegiatan mencuri profesional, sedangkan akal anda adalah perwira yang dapat melawan dan mengoyak pertempuran khayalan ini. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita merujuk kepada surah firman Allah Ta'ala, surah Asy-Syams. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka dia akan mengilhamkan kepadanya perkara kejahatan dan ketakwaan. Dan maksudnya di sini adalah mengilhamkan perkara-perkara yang baik. Sebab itulah bila mana kita ini, kata sekalian, sentiasa mengisi akal fikiran kita ini dengan iman, mengisi akal fikiran kita dengan perkara-perkara yang baik, mudah-mudahan Allah sentiasa mengilhamkan akal fikiran kita ini dengan jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Sebab dalam diri manusia ini dia ada 2 sahaja. Yang pertama bisikan daripada Allah, yakni bisikan malaikat. Yang kedua bisikan daripada syaitan. Oleh kerana itu, apabila akal kita ini, kita sentiasa mengingati Allah, mengisi akal fikiran dengan perkara-perkara yang bermanfaat, mudah-mudahan kita sentiasa mendapat ilham daripada Allah dan para malaikat. Sebaliknya, kalau manusia ini sentiasa mengosongkan akal fikiran dia, memikirkan pada perkara-perkara yang bermanfaat, dikhawatiri akal fikiran dia ni akan mendapat bisikan daripada syaitan. Fa'alhamaha fujuraha,
maka dia akan membisikkan perkara-perkara kejahatan. Maka bangkitlah sekarang juga, kerjakan solat, bacalah buku, bertasbih, mengkaji, menulis, mengemaskan meja kerja, mengemaskan tidur, atau berbuatlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain untuk mengusir kekosongan itu. Ini kerana aku ingin mengingatkan anda agar tidak berhenti sejenak pun dari melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi apakah solusi daripada apa yang diungkapkan oleh Dr. Ain Abdul Al-Qarni? Beliau bukan sekadar untuk menceritakan tentang kekosongan akal fikiran tadi itu, di mana akal manusia ni biasa ni kosong bila mana tidak memikirkan perkara yang manfaat, tetapi dibagi solusi kepada kita bagaimana kita nak isi akal kita yang kosong. Akal kita yang kosong yang sentiasa menerawang kepada perkara-perkara yang tidak baik, bila mana dia ni tidak diisi dengan perkara-perkara yang manfaat. Maka di antara perkara yang bermanfaat yang seharusnya kita lakukan di sini adalah sentiasa mengerjakan solat. Kita jaga solat waktu dan sekalian. Maka secara automatik kita akan isi waktu kita itu, masa kita itu dengan perkara yang bermanfaat. Bagi orang lelaki misalnya, kalau kita sebut di sini bahawa dia boleh hadir mengerjakan solat berjemaah, maka hadirlah mengerjakan solat berjemaah. Jadi bagi orang yang mengerjakan solat jemaah, kalau kita lihat, dia akan ambil masa-masa tertentu sebelum pergi ke masjid, ke surau. Paling tidak 10 minit sebelum masuk waktu dia dah buat persiapan. Maka 10 minit awal sebelum masuk waktu itu dia anggap sebagai dia mengisi masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Sebaliknya, kalau seseorang tidak mengerjakan solat waktu di masjid, di surau, 10 minit itu terkadang dia menghabiskan begitu sahaja, berlalu begitu sahaja. Lebih-lebih lagi kalau orang itu telah dijangkiti oleh virus akal yang kosong, ataupun virus akal yang sentiasa menganggur dalam memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat. Bangkitlah, kerjakan solat, baca buku, bertasbih, mengkaji, menulis, mengemahkan meja kerja, mengemaskan bilik tidur dan melakukan perkara. Bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Dengan cara itu, doktor-doktor dunia akan berani menjamin bahawa anda telah mencapai 50% dari kebahagiaan. Lihatlah bagaimana para petani, nelayan dan para buruh kasar, mereka dengan ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Mereka tidak seperti anda yang tidur di atas katil empuk, tetapi selalu gelisah dan mengalirkan air mata kesedihan. Jadi kalau kita lihat sebagai penutup, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni menyebut di sini bahawa bunuhlah setiap waktu kosong dengan pisau kesibukan. Ambillah kesempatan dalam keadaan kita ni ada waktu kosong, sibukkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Benarlah kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi, ikhtani khamsan qabla khamsin, maka salah satu, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Maksud di sini adalah di antaranya adalah masa sihat sebelum masa sakit, masa kaya sebelum datangnya masa sempit, yakni miskin. Dan yang ketiga adalah wa faraghaka qabla syughlik, masa lapang sebelum tibanya masa sibuk. Seterusnya masa mudamu sebelum datangnya masa tua, masa hidup sebelum tibanya masa mati. Jadi kalau dari hadis ni kita boleh ambil sekalian, wa faraghaka qabla syughlik, iaitu masa lapang sebelum tibanya masa sibuk. Dalam keadaan ada kemungkinan hari ini Allah beri peluang kita ni banyak masa, tuan-tuan sekalian. Kita banyak masa, di antaranya kalau kita sebut bahawa di zaman pandemik COVID-19 ini orang yang bertugas, orang yang bekerja pun kadang-kadang ada yang BDR, bekerja daripada rumah. Jadi bila malam tu
malam ataupun siang banyak waktu dengan keluarga. Jangan biarkan masa itu berlalu begitu sahaja. Isilah masa-masa ketika bersama keluarga tadi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jadi wa faraghaka qabla syughlik, maksudnya masa lapang sebelum tibanya masa sibuk. Barangkali hari ini masa kita begitu banyak, Allah anugerahkan masa kita begitu banyak berada di rumah, berada bersama dengan keluarga. Maka isilah masa lapang kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Di antaranya adalah kalau kita lihat di sini, antara perkara yang kita boleh manfaatkan masa bersama dengan keluarga, sembahyang berjemaah, kemudian kita sama-sama tadarus Quran, kemudian kita sama-sama membaca surah-surah yang dianjurkan supaya dibaca di rumah. Antara surah-surah yang dianjurkan kita dibaca di rumah surah Al-Baqarah. Bila waktu malam kita dianjurkan supaya membaca suratul Waqiah, suratul Mulk, suratul Kahfi. Maka ambillah kesempatan di masa lapang kita yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kita untuk membaca ayat Al-Quran, surah-surah yang dianjurkan supaya kita sama-sama baca dalam rumah kita. Dan kalau kita sambung sedikit lagi topik perbincangan kita, lihatlah para petani, nelayan dan para buruh kasar. Mereka dengan ceria mendendangkan lagu-lagu seperti burung-burung di alam bebas. Mereka tidak seperti anda yang tidur di atas katil yang empuk, tetapi selalu gelisah dan mengalirkan air mata kesedihan. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah sekalian, bagaimana susah payahnya, bagaimana periknya seorang pada petani dan nelayan dan buruh kasar untuk mencari rezeki. Selepas bekerja mereka akan kepenatan, tetapi dalam masa yang sama Allah anugerahkan kepada mereka ini ceria kerana mereka telah mengisi masa mereka dengan melakukan perkara yang mendatangkan manfaat. Allah usir kesedihan daripada mereka disebabkan mereka ini mengisi masa mereka dengan melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Berbeza dengan mereka yang tidur di atas katil yang empuk tapi sentiasa mengalir air mata disebabkan kesedihan. Sebab apa? Kerana mereka ini tidak mengisi masa lapang mereka dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang boleh menghilangkan kesedihan. Kesimpulannya, usirlah kekosongan dengan kesibukan. Jangan biarkan akal kita sentiasa kosong, kerana di sebalik kekosongan pasti fikiran kita akan menerawang kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah, yang akhirnya berakhir dengan kesedihan. Sekadar ini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Mohon kemaafan di atas sebarang kesalahan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.